Baik, kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang mengikuti kuliah di Tadabbur Center ataupun tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah yang mengikuti kuliah secara langsung daripada melalui Facebook dan alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang untuk kita menghadiri, saya kira, kuliah ini, kuliah yang kita harapkan manfaat dengan mengikuti kuliah ini. Dan saya rasa pembentangan ini adalah pembentangan yang penting untuk kita sama-sama faham dan untuk kita sama-sama hayati, kerana Al-Quran ini tidak lagi daripada perbincangan dari sudut perspektif bahasa. Maka bila kita menyebut tentang bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran ini berbeza dengan bahasa Arab. Walaupun ada ayat yang mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan dengan lisan Arab. Tetapi bahasa Al-Quran dia berbeza dengan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab, dia secara bahasa pun dia ada beberapa lughat lagi. Dia ada bahasa-bahasa lain. Diceritakan tidak kurang daripada 7 bahasa. Itu tidak kurang. Bahkan ada ulama menghitungnya lebih daripada 7 bahasa. 7 bahasa, lebih daripada 7 bahasa. Dan yang famous, yang masyhurnya adalah 2 bahasa ini, bahasa Tamimi ataupun bahasa Hijazi. Jadi tuan-tuan mungkin pernah dengar tentang Hijazi dan Tamimi. Tamimi ini bukanlah bahasa Melayu. Ada yang mengatakan Tamimi ini daripada kalimah Tamim. Ta itu tanah, Mim itu Melayu. Dia kata Tamim itu tanah Melayu. Maka Imam Mahdi katanya boleh jadi datang daripada orang Melayu kita. Sebab katanya Imam Mahdi ini datang daripada Bani Tamim, Bani tanah Melayu. Jadi tidak ada kaitan. Jadi bahasa Arab sendiri ada kalimah yang menyebut nukra, nun berbaris depan. Ada kalimah yang menyebut nakra, nun yang berbaris atas. Dan secara bahasa, nukra dan nakra ini tidak ada perbezaan. Itu secara bahasa. Tetapi dalam Al-Quran, nukra dan nakra ini berbeza. Begitu juga dengan kalimah dalam Al-Quran menyebut satu tanazzalu dan tatanazzalu. Secara sudut bahasa, tanazzalu dan tatanazzalu ini tidak ada beza. Itu dari sudut bahasa Arab. Tuan-tuan, ada yang mengikuti kelas bahasa Arab, dia akan kata tanazzalu ini dibuang satu ta, asalnya daripada tatanazzalu. Asal daripada 2 huruf, tetapi dibuang satu ta kerana disebut litawali al-amthal. Kerana ta itu disebut 2 kali, maka ia menyebabkan berat pada sebutan. Dan ta itu dibuang satunya, dibaca dengan tanazzalu. Bila tanya kenapa ta tanazzalu, dibaca dengan 2 huruf ta. Kan? Dan sini tanazzalul malaikatu. Satu lagi ta tanazzalul malaikatu. Secara saraf, perbincangan saraf, iaitu perbincangan aspek kalimah, ta tanazzalu dan tanazzalu ini tidak ada beza. Tetapi perbincangan mukjizat bahasa Al-Quran, ia membezakan kalimah tanazzalu dan tatanazzalu. Maka kita katakan bahasa Al-Quran dan bahasa Arab ini berbeza. Bahasa Al-Quran dan bahasa Arab ini berbeza. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bahasa Arab yang sekarang, lagi berbeza. Dulu mana ada kalimah al-hasub. Al-hasub itu apa? Komputer. Tapi dalam Al-Quran, dulu mana ada kalimah al-hasub? Komputer. Tapi sekarang al-hasub itu telah pun ada kalimahnya. Ar-ra'i, sebagai satu ar-ra'i. Apa itu ar-ra'i? TV. Bahasa klasiknya sebut
ar-ra'i. Bahasa yang lebih fusha. Ar-ra'i. TV. Tapi sekarang ni kita kenal dengan kalimah lain, at-tilfaz, at-tilviziyun, itu TV kan? TV. Tapi ar-ra'i itu bahasa yang paling fusha lah katanya. Itu pun tidak ada digunakan pada zaman dahulu. Dan bahkan Al-Quran tidaklah menyebut kalimah ar-ra'i. Kan? Sekarang ini kalimah ini sudah pun ada dan diiktiraf. Kan? Bahkan al-hasub itu sekarang ini ada lagi kalimah mu'arrabah, kalimah yang diarabkan. Sebagaimana kita dalam bahasa Melayu kita ada kalimah sabun, kalimah yang dimelayukan. Kan? Adanya kalimah meja, kerusi. Asalnya daripada kalimah Arab kursi. Kan? Tapi dimelayukan kerusi. Ada kalimah yang diterengganukan juga, gelap genemat. Kan? Gelap genemat ini datang daripada kalimah gelap zulumat. Zulumat, apa itu zulumat? Gelap. Tapi Melayu, Terengganu disebut gelemat. Ada lagi kalimah yang diterengganukan lagi. Kan? Saya boleh sebut contoh-contoh daripada bahasa logat Terengganu. Contohnya ada meh. Meh ni ada keserupaan. Meh ini asalnya daripada bahasa Arab, mithlun. Ada mithlun. Tapi orang Terengganu ni memang disebut meh, ada meh. Kan? Dan ada juga bahasa Inggeris yang diterengganukan lagi. Ini lagi pelik kan? Daripada kalimah let. Apa itu let? Ini koklah ada pendengar kita yang merancang untuk mengahwini orang Terengganu, bagi tahu dulu let. Ini logat Terengganu tuan-tuan. Let. Bahasa Inggeris yang diterengganukan asalnya adalah apa? Relax. Let ni relax. Okey, dia ada dua penggunaan. Satu yang pertama let dulu. Let dulu. Maksudnya relax dahulu. Ada satu let. Muka saya let dengan muka awak. Seiras, serupa. Let di sini kalimahnya asalnya daripada look like. Look like. Datanglah kalimah baru Terengganu let. Kan? Ini logat Terengganu lah. Kalau logat bahasa Melayu, ada lagi kalimah-kalimah lain yang dimelayukan. Begitu juga bahasa Arab. Ada kalimah yang diarabkan. Yang mana kalimah yang diarabkan ini kebanyakannya juga tidak disebut dalam Al-Quran, tapi dia diiktiraf sebagai bahasa Arab. Contoh kalimah basmalah. Basmalah ini datang daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah kan? Dan kita sebut yubasmilu, maksudnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi basmalah ini tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut hanyalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalimah basmalah ini diiktiraf sebagai bahasa Arab. Hawqala yuhawqilu kan? Hawqala ini maksudnya menyebut la haula wala quwwata illa billah. Disebut hawqala. Kan dulu ada lagi viral zaman kami sekolah menengah dulu. Yang viral ini tidak boleh sebut basmalah. Mohon sebarkan. Jika tidak disebarkan, nescaya tuan-tuan akan dapat petaka. Itu zaman kami dulu, zaman kami sekolah menengah. Cara nak viralkan sesuatu perkara. Sekarang ni kan, cara dia kita letak hashtag viral ataupun restoran viral contohnya. Terus viral. Kan? Tapi dulu dia letak satu caption di bawah sekali, mohon disebarkan kepada sekurang-kurangnya 10 orang. Sekiranya tidak disebarkan 10 orang, nescaya adalah yang mengalami kerugian besar. Kan? Musibah. Macam-macam musibah ni nyata kan. Satu persatu. Sehingga bila sampai pada kita, tidak mesti kita akan sebarkan. Kan? Masa tu mesej berbayar 10 sen satu pun, atau 1 sen satu pun, memang kita akan sebarkan melalui mesej. Lagi viral daripada WhatsApp. Kan? Dan masa tu juga kalau bila masuk air raya atau masuk bulan puasa, memang aktif dengan selamat Hari Raya. Kalau boleh semua kawan kita, saya takkan share. Okey, baik. Yang nak disebutnya di sini, mana tadi? Apa? Kalimah yang basmalah. Disebut basmalah tidak boleh disebut. Dia kata basmalah tidak boleh disebut. Kerana basmalah ini maksudnya dengan nama father. Kan? Dengan nama father masa tu. Kan? Padahal
bila kita study lagi bahasa Arab, kita belajar lagi bahasa Arab, sebenarnya basmalah ini juga bahasa Arab. Basmalah datang daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah daripada kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Hawqala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia gabungan daripada beberapa kalimah dijadikan satu kalimah. Itu tidak disebut dalam Al-Quran. Tidak dinyatakan kalimah-kalimah itu dalam Al-Quran. Begitu dengan kita kan. Kita Melayu ada kalimah yang digabungkan daripada beberapa kalimah menjadi satu kalimah. Contohnya kalimah pawagam. Pawagam ni apa? Panggung, wayang, gambar. Panggung, wayang, gambar. Itu punya maksudnya dia betul. Panggung ambil berempat, wayang, gambar, pawagam. Jadi dah satu kalimah. Okey, baik. Jadi ada lagi kalimah yang asalnya daripada bahasa Arab dimelayukan, kemudian dimelayukan lagi. Contohnya kalimah tammat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat ini maksudnya telah pun sempurna. Dalam bahasa Arab, tammat. Tetapi diubah juga dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan, puan-puan boleh perhatikan dalam kisah cerita Piramli. Kan? Di hujung ceritanya tammat. Daripada bahasa Arab, telah pun sempurna. Tetapi dimelayukan lagi, M disatukan. Asalnya dua, M disatukan, jadi tamat. Maka kita makin jauh daripada bahasa Arab. Okey, baik. Sebenarnya kita masuk pada slide ya. Yang pertama, bila bincang berkenaan mukjizat. Mukjizat ini tersebut dia tak kurang daripada 5 aspek dibincangkan. Mukjizat ini tak kurang daripada 5 aspek dibincangkan. Yang pertama, maaf ya, saya tak biasa dengan slide sebenarnya. Saya lebih suka dari sudut whiteboard. Tapi bila buat slide jadi lama lah. Slide saya ni macam tak siap. Tapi nanti kita akan cuba baca, kita akan lalui satu persatu slide yang telah pun dibuat. Tapi kalau tidak siap tu, maksudnya tamatlah kuliah kita. Baik, okey. Berkenaan dengan mukjizat, dibincang tak pun ada 5 aspek. Yang pertama, mukjizat dari sudut bahasa. Yang kedua, mukjizat dari sudut perkara lain. Yang ketiga, mukjizat dari sudut sains. Ada yang kata mukjizat saintifik. Sama lah ya. Yang keempat, ada lagi sebut mukjizat dari sudut pensyariatan. Yang kelima, mukjizat dari sudut emosi. Tak kurang daripada 3 ni. Dan sekarang ada lagi penemuan baru dari sudut mukjizat ini. Ada penemuan mukjizat rasam Osmani. Kenapa kadang-kadang Allah Al-Quran itu dalam rasam Osmani dieja dengan Bismillah. Satu lagi Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Kan? Kenapa alif ini tidak diseragamkan? Kenapa di sini tidak ada alif, di sini ada alif? Kenapa di sini tidak ada alif? Begitulah. Dia kata kalau di sini tak ada alif, sepatutnya di sini juga tidak ada alif. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Jadi ulama membincangkan dari sudut rasam. Ada lagi penemuan baru. Dia kata mukjizat rasam. Di syai'in. Syai' ada yang dieja begini, tapi bacanya syai'in dan diletakkan bulat di atas alif. Syai'in. Ada lagi yang tulis syai'in begini. Kan? Ini mukjizat rasam. Mukjizat rasam. Dibincangkan ra'a. Kenapa dieja ra'a begini? Dan dalam masa sama ada lagi ayat yang mengeja ra'a begini. Kan? Itu satu topik perbincangan. Mukjizat rasam. Okey, baik. Mukjizat bahasa telah kita sebutkan tadi, yang mana orang Quraisy ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka jadi seolah-olah macam gila. Kan? Dulu dia ada satu perangai orang jahiliah ini, disebut definisi kalimah jahiliah ini pun sepatutnya didefinisikan semula. Kan? Sebab
ada yang mengatakan jahiliyah ini, zaman jahiliyah ada zaman sebelum Rasulullah dilantik sebagai Rasul. Sebutnya zaman jahiliyah, kan? Kerana umat ketika itu jahil dari sudut agama yang dibawa oleh Nabi, kan? Tetapi sebenarnya kalau kita dibandingkan balik, adakah bermakna zaman sekarang bukan zaman jahiliyah? Kan? Zaman dahulu, zaman sebelum Nabi adanya pembunuhan anak. Zaman kita ada tidak pembunuhan anak? Ada, kan? Pembunuhan manusia beramai-ramai zaman Nabi, peperangan. Zaman kita ada ke tidak? Ada, kan? Maka bila kita bandingkan balik, sebenarnya zaman kita juga tidak jauh beza dengan jahiliyah. Maka definisi ataupun terma jahiliyah ini sendiri perlu didefinisikan semula pada pandangan saya. Ini terdedah kepada kritikan juga, kan? Okay, baik. Bahasa, bagaimana disebut, bila sebut mukjizat bahasa, ketika Rasulullah pada malam hari dia membaca Al-Quran, maka datang 3 orang Quraisy datang kepada Nabi tengah malam. Okey, kerana dia tahu tengah malam ini tidak ada orang yang tahu dia mengintip bacaan Nabi SAW. Dan ketika mereka mendengar bacaan Nabi, ketika dalam perjalanan pulang, mereka bertiga ini bertembung antara satu sama lain. Disebutkan antaranya Sufyan, Abu Sufyan. Satu lagi disebutkan Al-Walid Al-Mughirah, kan? Seorang lagi saya tak ingat siapa, seorang lagi rasanya Abu Jahal. Ketiga orang ini bertemu di pertengahan jalan, maka setiapnya memarahi antara satu sama lain. Dia kata, kenapa kamu datang sini? Kan? Maka tahulah ketiga-tiga ini semuanya berharapkan pada satu matlamat yang sama, nak mendengar bacaan yang boleh menyihirkan pendengaran mereka. Maka mereka bertiga ini bersumpah untuk tidak akan mengulangi perkara ini lagi esok hari. Perkara ini bila berlaku esok hari, ketiga-tiga ini datang lagi untuk mendengar bacaan Nabi SAW. Dan perkara ini berulang selama 3 malam. Betul. Setiap malam itulah mereka bersumpah antara satu sama lain untuk tidak lagi mengulangi perkara ini. Dan mereka terus mengulangi perkara ini, menunjukkan mereka ini seolah-olah disihir dengan bacaan Al-Quran dari sudut bahasa. Dan antara perangai orang jahiliah dahulu, mereka boleh buat satu syair yang sangat pelik, syair yang kita namakan syair Al-Ghazal. Ghazal. Apa itu syair Ghazal? Syair yang dia menceritakan tentang wanita. Bila dia bercinta dengan seorang wanita, bila dia syairkan wanita tersebut, dia namakan wanita tersebut dalam syairnya, menyebabkan wanita itu dilarang untuk berkahwin dengannya. Itu perangai orang Arab dulu, orang Arab jahiliah. Dan mereka tahu bila mereka meletakkan nama wanita, mereka tidak akan kahwin dengan wanita tersebut dalam syair, kan? Jadi mereka tetap meletakkan nama wanita tersebut, dan mereka tahu mereka akan dihalang percintaan mereka untuk mengahwini wanita tersebut. Dan akhirnya dia rela untuk tidak dikahwinkan dengan wanita yang dia sayang, kerana dia lebih sayangkan hubungan percintaan berbanding wanita tersebut. Faham ke? Tak faham, kan? Dia ada dua. Ada orang dia bercinta, dia sayang wanita tu. Ada seorang lagi dia bercinta sebab dia sayangkan hubungan percintaan tu, bukan dia sayangkan wanita tu. Faham ke? Jadi dia sengaja dibuat ghazal, syair wanita tu. Dia letakkan nama wanita kerana bukan dia mengharapkan untuk kahwin wanita tu, tapi dia merasakan nikmatnya kasih sayang antara mereka berdua walaupun tidak berkahwin. Itu nama syair ghazal, kan? Syair ghazal. Dia boleh buat on the spot. Sekarang kita kalau lihat orang yang sedang couple ataupun suami isteri sekalipun nak buat lagu on the spot, ibaratnya begitu, buat lagu on the spot dia boleh buat dengan bahasa yang puitis. Itu hebat orang Arab dulu. Sebab itu datangnya Al-Quran membuatkan mereka ni mengigau ayat Quran. Ada beberapa contoh, kan tuan-tuan? Kalau perhatikan, malam ini sepatutnya tajuk kita ayat-ayat perbandingan ayat-ayat mutasyabihat.
Yang mana awal surah Al-Baqarah disebut Alif Lam Mim, Dzalika Al-Kitabu La Raiba Fih. La Raiba Fih. Bila dibandingkan dengan surah Luqman, Alif Lam Mim, Tilka, dekat depan Tilka, ayat, ditambahkan kalimah ayat. Tidak ayatul kitab. Tidaklah terus dibaca tilkal kitabu. Tidak. Baca dzalikal kitab, surah Luqman, tilka ayatul kitab. Sifat untuk kitab itu apa? Al-Hakim dalam surah Luqman. Tetapi dalam surah Al-Baqarah, la raiba fi. Surah Al-Baqarah lagi, sifat Al-Quran itu apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tetapi berbeza dengan surah Luqman. Hudan, sifat Al-Quran itu, sifat ayat-ayat Al-Quran itu, hudan, yang pertama petunjuk, warahmatan, rahmat. Untuk siapa? Lil muhsinin. Untuk orang-orang yang muhsin. Lagi, perbincangan, perbezaan lagi. Sifat-sifat orang bertakwa yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Yang disebut dalam surah Al-Baqarah, dia menceritakan aspek Rabbani. Hudan lil muttaqin, disebut 5 sifat setelah hudan lil muttaqin, kalimat al-muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Cukup 5 sifat. Tetapi sifat orang bertakwa dalam surah Ali Imran berbeza. Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru. Dia tidak akan lagi buat perkara itu. 5 sifat ni berbeza dalam surah Ali Imran dan berbeza dalam surah Al-Baqarah. Maka ada beberapa ulama dia mencadangkan kalau untuk kita laju hafal Al-Quran adalah dengan kita mengetahui ayat-ayat mutasyabbihat ini. Ayat-ayat yang hampir sama. Jadi tuan-tuan secara tidak sengaja lepas ni boleh hafal surah Luqman 5 ayat secara on the spot. Sebab tuan-tuan dah hafal awal surah Al-Baqarah. Tapi awal surah Al-Baqarah dia hampir sama dengan awal surah Luqman. Maka kita tengok sahaja perbezaan dia itu, dan perbezaan itu kita hayati, kita tadabburi, menjadikan kita makin lagi dekat dalam kepala. Secara tidak sengaja tahun ni dah hafal berapa ayat. Tambah lagi 5 ayat, alhamdulillah. 5 ayat tu kat mana? Surah Luqman. Tu je. Kan? Ada lagi yang kata cara nak hafal Quran adalah dengan kita mengikuti kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kerana kisah Musa sebagai contoh. Kan? Kisah Musa. Banyak juga tempat yang lain kalimah ayat-ayat itu hampir sama dengan ayat yang lainnya. Dia sebab itu ada Syekh Qadri dia buat satu satu kitab. Dihimpunkan semua ayat-ayat yang hampir sama dalam Al-Quran dan dibahas satu persatu. Bahas satu persatu. Jadi tuan-tuan tambah lagi yang pernah hafal Quran untuk memudahkan ingatan untuk ulangan. Dengan kita baca perbezaan ini menjadikan benda ni lagi mudah. Hujungnya hakim ke antal aziz wal hakim ke antal alimul hakim. Yang mana satu aziz, yang mana satu alim. Kita bincang ke perkara tu. Okey, baik. Sebut mukjizat. Ada lagi mukjizat yang kedua, mukjizat perkara ghaib. Mukjizat perkara ghaib yang mana apabila Allah Taala menyebut ghulibati ar-rum, apabila Rum ini akan dikalahkan, disebut kalimah ini fa'il madhi. Fa'il madhi ini menunjukkan pada perkara yang lepas. Rum telah pun dikalahkan. Rum telah pun dikalahkan. Sedangkan, terima kasih ya. Sedangkan bila sebut Rum dikalahkan ini belum berlaku. Belum berlaku. Sepatutnya Al-Quran sebutlah sayughlabu ar-rum ataupun satughlabu ar-rum. Rum akan dikalahkan. Tetapi digunakan kalimah ghulibat. Bila Al-Quran menggunakan kalimah fa'il madhi, kalimah yang lepas, merujuk pada kalimah yang akan datang, bermakna perkara itu memang akan terjadi. Sebab itu bila sebut hari kiamat, disebut idza waqa'at al-waqi'ah. Kenapa tidak disebut idza taqa'u al-waqi'ah ataupun idza sataqa'u al-waqi'ah? Kan?
Dia sebut waqa'at, telah pun berlaku kiamat itu. Kan? Dengan erti perkara itu memang akan berlaku. Itu perkara gaib. Ada lagi perkara gaib yang pelik lagi. Bila Al-Quran menceritakan tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Seolah-olah Al-Quran menjanjikan Abu Lahab ini masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Dan perkara ini sampai juga kepada Abu Lahab. Dan disebut oleh dalam kitab-kitab tafsir, tak silap saya, Abu Lahab selepas turunnya ayat itu masih lagi hidup sekitar dalam 11 tahun. Kan? Tempoh daripada 11 tahun tu dia berfikir macam-macam. Macam mana untuk memastikan orang berpaling daripada agama Islam. Antaranya satu langkah sahaja dia buat untuk menampakkan Al-Quran ini salah adalah dengan dia memeluk Islam. Kalau dia memeluk Islam selepas ayat itu turun, menunjukkan ayat itu terbatal. Kan? Ayat itu terbatal. Tetapi tempoh masa yang ada, tempoh hidup yang ada setelah turunnya ayat ini, dia masih lagi terus menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan dia memeluk Islam sahaja, dia telah pun boleh menjadikan Al-Quran itu satu keraguan. Tetapi dia tidak pilih untuk memeluk Islam, kan? Untuk untuk menjadi fitnah kepada orang Islam, tidak. Bahkan dia terus menerus kafir. Kan? Jadi perkara gaib banyak lagi disebut dalam Al-Quran. Ada lagi yang mengkaitkan dengan mukjizat. Perkara gaib ini dia kaitkan juga dengan mukjizat saintifik. Kan? Dalam satu ayat Al-Quran menyebut fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tidaklah aku bersumpah. Dekat sini sebenarnya tidak boleh terjemah tidak sebenarnya. Fala la uqsimu. La uqsimu asalnya daripada kalimah la uqsimu. Ya? La uqsimu asalnya begini. Dan memang ada qiraat lain yang membaca dengan la uqsimu, lam dengan pendek. Kerana lam ini lam al-ibtida, lam yang menunjuk pada sumpah ataupun lam yang menunjuk pada penegasan. Dengan arti betul-betul aku bersumpah. Tetapi disebutkan kalau la uqsimu, la di sini bukannya maksud tidak aku bersumpah, tidak. Tapi la ini maksudnya lebih tegas daripada ini. Betul aku bersumpah. Itu. Soalannya panjang, dipanjangkan lagi betul penegasan itu. La uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah menyebut bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah, betul aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Tidaklah disebutkan aku bersumpah dengan nujum, bintang. Disebut tempat bintang. Jadi ada saintis yang mendakwa kita boleh berpatah balik kepada zaman lampau. Kan? Ada saintis mendakwa begitu. Dan dia terus mencari alat yang untuk memindahkan kita ke zaman lampau. Dia kata perkara ni boleh berlaku sebab bintang yang kita lihat sekarang adalah bintang yang 3 juta tahun dahulu. Bukan bintang hari ini. Sebab bintang itu nak boleh sampai jarak dia ke sini 3 juta tahun cahaya contohnya. 4 juta tahun cahaya. Ada lagi berjuta-juta lagi kan. Jadi bintang yang kita tengok di atas tu bukannya bintang hari ini. Cahayanya baru sahaja sampai hari ini. Bintang itu boleh jadi telah pun tidak ada, katanya. Maka bila kita menemui alat yang lebih laju daripada cahaya, boleh jadi kita boleh berpindah ke masa yang lepas. Itu katanya. Kan? Ini saya masa belajar fizik sekolah menengah SPM. Cikgu selalu sebut, what is fizik? Dia selalu sebut, lepas tu dia sebut bintang hari ini ke bintang yang lepas. Dia sebut macam tu. Kan? Tapi bila kita fikir balik, memang mustahil untuk kembali pada zaman lepas. Kan? Tapi sekarang ni berlaku. Kan? Sekarang ni berlaku kembali pada zaman lepas. Betul? Dalam Facebook kan? Salam, saya daripada zaman 2018. Dia komen untuk tahun 2013 dulu. Dia komen. Kan? Saya lihat awak ni dah banyak melencong. Dia tulis benda tu. Dia komen pada zaman-zaman lepas ni.
So dia kembali pada zaman lepas melalui Facebook sahaja. Itu sahaja medium yang ada. Itu pun kalau ada dalam timeline, dalam newsfeed, dia dah naik balik. Kan? Sekarang ni ada. Alhamdulillah. Kan? Tapi dia kata bintang yang kita lihat hari ini bukanlah bintang hari ini, bintang pada 3 juta tahun lepas. Itu kata setengah saintis. Ada lagi saintis mendakwa tidak, bukan begitu dia kata. Dia kata bintang yang kita lihat hari ini tu bukan bintang pada 3 juta tahun lepas. Bintang itu telah pun musnah lama. Yang kita lihat itu adalah bekasan, tinggalan daripada musnahnya bintang. Disebabkan bintang itu musnah dengan sangat dahsyat, menyebabkan kesan dia sampai sekarang ada. Kesan dia tu walaupun jauh berjuta-juta tahun cahaya, tapi kesan dia terlihat dengan mata sebab kesan dia sangat dahsyat. Jadi dia kata itu bukan bintang, itu adalah mawaqi' nujum, tempat bintang. Tempat bintang. Lagi bila Allah menyebut tentang dalam surah Al-Buruj. Al-Buruj. Was-sama' dzatil buruj. Di ayat tu, ayat yang beberapa surah dalam akhir juz Amma itu, ada beberapa surah yang bermula dengan as-sama'. Yang pertama was-sama' unsyaqqat. Idza as-sama'u unsyaqqat. Lepas tu lagi idza as-sama'u fatarat. Lepas tu was-sama' idzatil buruj. Lepas tu was-sama' wat-tariq. Ada 4 surah as-sama'. Disebut surah ini suwar as-samawat. Surah-surah yang bermula dengan surah as-sama'. Kan as-samawat, jamak kepada as-sama', as-samawat. Susunan saya rasa al-insyiqaq, al-infitar, lepas tu al-buruj, lepas tu barulah at-tariq, kan? Betul ke? Idza sama'u syaqqat, lepas tu idza sama'u fatarat, lepas tu idza was-sama' idzatil buruj, lepas tu was-sama' wat-tariq. Tetapi dalam surah al-buruj disebutkan buruj ketika itu dalam surah itu. Kan? Bila diceritakan tentang ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud, yang mana adanya satu babak berlaku ketika umat Islam, orang yang memeluk agama Islam yang menyembah Allah Ta'ala, dibunuh secara ramai-ramai. Jadi peristiwa ashabul ukhdud ini peristiwa yang sangat dahsyat. Disebut qutila ashabul ukhdud. Orang yang menggali parit itu, dia ni celaka, kan? Qutila, dibunuh, akan terbunuh di akhirat nanti. Dibunuh berkali-kali, celaka orang ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Yang mana sifat ashabul ukhdud, orang yang bersama orang yang menggali parit ini, yang pertama an-nari dzatil waqud, dia menyalakan api. Lepas tu an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ada lagi orang yang bersama ashabul ukhdud, bila berlaku peristiwa ini duduk saja. Idhum 'alaiha qu'ud, duduk saja. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka bila berlakunya perkara umat Islam dibunuh secara ramai-ramai, mereka tengok saja. Tak duduk saja. Yang pertama yang menyalakan api, yang kedua duduk saja, yang ketiga dia tengok saja. Disebut kalau dari sudut tadabbur, bila kisah itu disebut dalam Al-Quran, maka muhasabah ataupun cara untuk kita mentadabburinya bukanlah kita mengambil sebab yang khusus, tapi kita mengambil lafaz yang umum. Lafaz yang umum bermaksud peristiwa ini disebut dalam Al-Quran kerana peristiwa ini akan terus berulang. Watak-watak itu akan terus ada sehingga zaman sekarang. Bahkan ulama dalam tafsir Al-Qurtubi mengira peristiwa umat Islam dibunuh secara ramai-ramai tidak kurang daripada 3 kali berlaku. Tak kurang daripada 3 kali. Dan ianya berlaku juga pada zaman kita. Umat Islam dibunuh secara ramai. Siapa yang terlibat? Yang pertama an-nari dzatil waqud, orang yang membunuh, orang yang menyalakan api. Siapa lagi yang terlibat? Orang yang duduk saja. Siapa lagi yang terlibat? Orang yang syuhud, yang tengok saja. Maka kita sama-sama berdoa supaya kita tidak termasuk daripada orang yang tengok saja, tidak termasuk orang yang duduk saja bila berlaku perkara ni. Dan diceritakan dalam hadis yang panjang lebar tentang ashabul ukhdud, tentang ghulam. Ghulam yang mana dalam peristiwa ketika dicampakkan ke dalam api itu, dalam parit itu, parit yang besar, adanya satu babak si ibu. Dia jadi rasa macam sangat sedih kerana dia kena masuk dalam
parit itu bersama anaknya. Maka ketika itulah anaknya ini bersuara, "Isbiri ya ummi, fa innaki ala haq." Sabarlah wahai makku, kerana engkau ini di atas jalan yang benar. Kan? Itu yang disebut oleh bayi ini. Bila disebut dalam hadis ini, menyebabkan saya sendiri terfikir cara kita bertadabbur, ya tuan-tuan. Bila berlaku peristiwa umat Islam dibunuh secara ramai-ramai di Syria contohnya, kan, di Afrika contohnya, kan, di Rohingya, boleh jadi ke tidak bila ada ibu yang memegang anaknya, ketika itu anaknya bersuara zaman sekarang, boleh jadi ke tidak? Ini satu soalan ni, satu persoalan, kan. Kita nak cari tidak boleh dah, sebab mak tu sekali dibunuh dah sekarang ni. Kan? Tapi saya rasa benda ni boleh jadi berlaku. Cuma tidak diviralkan. Kan? Sebab kalau dia viralkan, dia dalam Facebook, kan, dia jadi semua orang pakat peluk agama Islam. Kan? Bayi bersuara. Kan? Tapi disebut dahsyat peristiwa Ashabul Ukhdud. Dahsyat tidak dahsyat sehingga kan bayi boleh bersuara. Ada lagi yang lagi dahsyat bila tu. Was-sama'i dzatil buruj. Buruj itu lagi dahsyat. Kita sebut tadi mawaqi'un nujum, tempat-tempat bintang. Kan? Itu baru satu bintang. Bayangkan buruj itu. Satu buruj berapa bintang? Berbintang-bintang. Ini akan lagi berburuj-buruj. Maka berbintang-bintang, bintang-bintang. Betul ke? Kan? Itu perkara sains. Yang mana bila orang hayati balik melalui sains, dia akan rasa, itu perkaitan dia, keterkaitan dia. Ada lagi yang mengkaitkan dengan sains. Contohnya, bila disebutkan bagaimana Nabi Yusuf AS bermimpi adanya 1 bulan, 1 matahari dan 11 bintang bersujud kepadanya. Bintang ini disebut kawakib, kan? Kawakib, kekaukab. 11 kaukaba, kaukab. Kaukab ini sebenarnya terjemahan yang tepat adalah planet, bukannya bintang. Sebab bintang najmun, kan? Cuma orang dulu-dulu bila terjemahkan planet, dia juga guna kalimah yang sama, bintang. Sebab planet bila kita lihat daripada atas juga kelihatan seperti bintang. Mereka terjemahkan sebagai bintang. Maka ketika saya tingkatan 2 dulu, dia kata ada penemuan baru. Planet ini sebenarnya bukan 9 planet. Dia kata planet yang ada lagi 2 lagi planet. Duduk jauh lagi daripada Pluto. Kan? Satu dia kata woman from Venus. Wanita itu jauh daripada planet. Wanita itu satu planet. Ini gurau je tuan-tuan. Maksudnya kata ada lagi 2 planet yang jauh daripada Pluto. Cuma tidak kelihatan sahaja. Akhirnya dia kata 11 bintang. Betul lah planet itu ada 11. Sebagaimana yang disebut dalam surah Yusuf. Tetapi zaman demi zaman ada lagi penemuan baru. Katanya tidak, planet ni saya jumpa lagi satu planet, 12 planet semuanya. Jadi bagaimana dengan dakwaan yang katakan 11 bintang, 11 planet tu seiring dengan apa yang disebut oleh dalam surah Yusuf? Tetapi bila ada lagi penemuan baru, macam mana? Adakah dalam surah Yusuf itu terbatal ayat dalam surah Yusuf? Kan? Sebab itu kisah dalam surah Yusuf ini, bila sebut 11 planet, 11 bintang, 11 planet ini yang bersujud padanya, bukanlah bererti di galaksi kita ada, di sistem solar kita ada 11 planet. Tidak. Tapi bererti adanya takwilan mimpi yang seterusnya, yang menyebabkan Nabi Yaqub langsung tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh anaknya ketika Yusuf dikatakan Yusuf telah pun mati dibunuh oleh Az-Zib, kan, serigala, kan. Kerana apa? Kerana mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf AS kepada Nabi Yaqub AS, 11 planet bersujud padanya, takwilan pada sisi Yaqub, kan. Ini saya punya khawatir, saya punya lintasan. Saya rasa sebenarnya Nabi Yaqub sendiri, dia pun telah mengetahui sebenarnya takwilannya adalah nanti anak-anaknya 11 orang akan berkumpul balik, kan. Sebab itu di hujung surah Yusuf
di hujung surah Yusuf menceritakan balik sebagai membenarkan apa yang ada dalam mimpi. Bintang, matahari, bulan dan 11 planet ini akhirnya bersujud kepada Nabi Yusuf. Bererti anak adik-beradik Nabi Yusuf serta ayahnya datang pergi menghadap Yusuf yang merupakan menteri. Maka tadabburnya itu bukannya pada perspektif sains sepatutnya. Nah, pada perspektif takwilan mimpi. Takwilan mimpi. Sebab itu ada beberapa ulama dia mengkritik hebat tentang kalimah mukjizat saintifik. Dia kata sebenarnya tidak boleh sesekali dinyatakan sebut mukjizat saintifik. Kerana bila adanya penemuan hari ini, betul ia selari dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi 10 tahun akan datang akan terus ada penemuan yang baru. Adakah bila ada penemuan yang baru seolah-olah dilihat secara zahirnya tidak selari dengan Al-Quran, adakah Al-Quran ini salah? Maka dia sebut ini tidak boleh dinamakan sebagai mukjizat saintifik, tetapi ia boleh dinamakan sebagai tafsiran saintifik, terdedah kepada salah dan silap. Sebab dulu pun pasal apa? Pasal bumi flat. Pasal bumi flat. Pasal matahari mengelilingi bumi. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Digunakan dalil ini. Kan? Pasal bumi flat dan sebagainya. Kan? Tapi ada penemuan baru yang mengatakan tidak. Planet bumi bukannya flat. Penemuan baru. Adakah bila yang mengatakan bumi flat itu selari dengan Al-Quran, sekarang ini Al-Quran itu telah pun salah? Kan? Kerana dia tafsir ikut cara dia fikir. Dan sehingga kan perkara ini terus berlaku sehingga kan ada saintis dia mengikut hawa nafsu dalam membuat mukjizat saintifik ini, dalam menentukan penemuan mukjizat saintifik. Bila dia jumpa satu penemuan baru, dia cari juga mana-mana dalil Al-Quran untuk membenarkan penemuan dia. Maka ini salah guna tafsiran saintifik. Sebab itu ulama mengkritik keras tentang mukjizat saintifik. Dia kata sepatutnya tafsiran saintifik. Boleh nak dikatakan sebagai mukjizat saintifik, ada panduan dia. Ada panduan dia. Ada satu kitab. Dia kata apa? Yang ni di bidang mukjizat saintifik ini diusahakan antaranya dua tokoh ini. Zaghlul An-Najjar. Zaghlul An-Najjar ini dia orang daripada Mesir, dia pakar geologis. Yang mana dia ni asal daripada Mesir, sekarang ni menetap di Jordan. Dia tinggal kawasan dia tu ada banyak askar. Sebabnya dia disyaki sebagai ikhwan al-muslimun. Kan? Jadi ikhwan al-muslimun di Jordan ini adanya mukhabarat, adanya SB. Sebab tu beberapa student di sana kan, pelajar-pelajar di Jordan ada yang pernah kena tangkap. Kan? Untuk dicek oleh SB. Ini cerita lencongan lencong. Dia malam hari bekerja dia kena banyak sembang sikit. Kalau saya cerita jaza, mukjizat semua balik nanti ustaz cerita apa tadi? Jadi sembang sampai dia lari lah. Dia rasa macam asyik sangat. Kita balik semula pada tajuk kita. Kan? Zaghlul An-Najjar kan? Dia ceritakan juga Zaghlul An-Najjar ni banyak orang yang kawal kawasan yang duduk. Kan? Dan dia banyak buku yang dia tulis. Antaranya Al-Madkhal fi Al-I'jaz Al-Ilmi. Al-Madkhal ni permulaan untuk perbincangan tentang mukjizat saintifik. Sebelum kita masuk kepada mukjizat saintifik yang lebih mendalam, maka dia kena tahu konsep dulu. Penemuan yang ada tidak semestinya apabila selari dengan Al-Quran kita mendakwa itunya daripada Al-Quran. Tidak. Kerana dia terdedah kepada penemuan yang baru. Begitu juga bila orang bincang dari sudut at-tib an-nabawi. Perubatan nabawi. Perubatan cara Nabi. Kan? Adakah dengan adanya term at-tib an-nabawi menyebabkan perubatan moden sekarang ini bukannya at-tib nabawi? Hospital yang ada sekarang ni. Hospital dekat sini paling dekat Hospital Serdang hospital, klinik kesihatan yang ada. Kan? Adakah bila dia tidak dilaksanakan pada zaman Nabi, tidak dipraktikkan pada zaman Nabi, itu bukannya at-tib an-nabawi?
bukannya perubatan Nabi. Jadi ulama antaranya Majma' al-Buhus Jami'atul Azhar, Research Council, badan yang menjalankan penyelidikan di Universiti Azhar, dia buat satu buku, At-Tib An-Nabawi, buku perubatan Nabawi. Dia katakan disebut At-Tib Nabawi apabila menempati 3 maksud ini, 3 matlamat. Yang pertama, menjaga kesihatan. Yang kedua, mengelakkan daripada penyakit. Yang ketiga yang ketiga saya lupa, disebut dalam 3 matlamat ini. Sekiranya menepati 3 matlamat ini, itu adalah tib nabawi, walau apa cara sekalipun. Maka zaman Nabi betul berbekam itu sunnah, tapi sekarang boleh jadi ada lagi sunnah daripada berbekam, kan? Zaman Nabi itu betul siwak itu, bersugi itu sunnah, tetapi bila adanya penemuan baru, katanya buus gigi dan obat gigi itu boleh menghilangkan kotoran dalam gigi, maka itu adalah lebih utama diamalkan. Sebab perkara itu perkara yang berbentuk ta'lili, perkara yang membentuk ada sebab. Sebab itu ulama bila bincang tentang perkara ta'lil ni akan bincang, contohnya selalu yang perbincangan yang selalu dibincangkan adalah bila ada satu hadis yang menyebut Nabi apabila dia istinsyaq, dia sedut air masuk dalam hidung, dia ambil satu cedok tangan, dia letakkan di hidung, dia sedut 3 kali. Satu, dia buang, dia ambil lagi, dia buang, dia ambil lagi, dia buang 3 kali dengan satu cedok tangan, sekali cedok tangan. Tetapi ulama dia bincangkan, antaranya murabbi di sana di Jordan juga, Dr. Uqlah pakar fiqh. Dia kata itu zaman Nabi, yang mana Nabi sangat terhad sumber air. Tuan-tuan kalau pernah pergi Madinah, pernah pergi Mekah, perjalanan daripada Madinah ke Mekah macam mana tuan-tuan? 7 jam itu, RNR ada pun satu ceruk tu, satu RNR. Sekarang ni alhamdulillah ada train, kereta api laju. Daripada Madinah pergi ke Mekah 3 jam sahaja. 3 jam sahaja. Kalau dulu bas 7 jam. 7 jam. Kami daripada Jordan pernah pergi untuk buat umrah daripada lalu jalan darat. 30 jam baru sampai Madinah. 30 jam tu semua daripada tepi kanan kita ni padang pasir. Kan? Selalu terlintas. Macam mana orang yang tinggal di padang pasir tu dapatkan sumber air? Kan? Orang Badui contohnya. Okey, baik. Jadi sumber air masa zaman Nabi terhad. Zaman kita sekarang ni, Dr. Uqlah tanya, zaman kita sekarang ni tambah-tambah di Malaysia, dia kata. Kan? Di Malaysia air lagi banyak. Okey, baik. Bila air banyak, soalan dia tanya, mana lebih utama? Kita ambil mana lebih sunnah lah, lebih kurang. Mana lebih utama? Kita ambil sekali air dan kita sedut 3 kali, ataupun kita ambil sekali, sedut, buang, ambil, sedut, buang, ambil, sedut, buang. 3 kali cedok dan 3 kali sedut. Second lebih utama. Ada yang kata first lebih utama. Ada tak? Tak berani nak jawab, Ustaz. Okey. Sebenarnya bila Dr. Uqlah tanya kami, maka di kalangan kami pun keluarkan 2 pandangan. Kan? Kata first lebih utama sebab dia amalkan oleh Nabi. Ada yang kata tak, second lebih utama. Maka disebutlah ikhtalafal ulama. Kan? Maka ulama-ulama sekalian telah pun berselisih. Dia kata yang jadi perkara tu, yang tadi kita bincang, ada yang kata first lebih utama, second lebih utama, kerana dia melihat satu, yang urusan ambil wudu ini adalah urusan ta'abbudi. Urusan ta'abbudi ini apa? Urusan yang apabila kita terkentut keluarnya daripada dubur, tuan-tuan. Tetapi bila kita ambil wudu, kenapa tidak dibasuh dubur? Kenapa dibasuhnya lengan? Dibasuhnya muka? Sedangkan kentut itu bukannya keluar daripada muka. Kan? Jadi dia mengatakan itu adalah urusan ta'abbudi, yang mana bila Rasulullah ajarkan kita, kita kena terima bulat-bulat.
Maka begitu juga perkara sunat dalam wuduk. Bila dia menyangka, dia menganggap itu adalah perkara ta'ambudi dan kita terima bulat-bulat, maka dia menganggap first itu lebih utama. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua kata tidak. Perkara yang ta'ambudi kita kena terima bulat-bulat pada rukun wuduk sahaja. Adapun perkara yang sunat dalam wuduk, itu adalah perkara yang kita bincangkan dari sudut sebab ta'lili. Bila kita mulakan untuk berwuduk, basuh tangan dahulu. Maksudnya nak pastikan tangan tu bersih sebelum nak basuh anggota-anggota lain. Maksudnya basuh mulut untuk pastikan mulut ini hilang baunya. Basuh hidung untuk pastikan hidung ini selesai, settle daripada masalah yang lain. Maka dia kata sunat wuduk ini adalah bentuknya ta'lili. Adanya unsur yang kita boleh bincangkan sebabnya. Ini perkara sunat je. Maka sebab itu dipilih pandangan kedua, second. Nak kata mana satu yang betul, mana satu yang salah ni Ustaz? Yang first ke yang kedua kita nak pilih? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang salahnya adalah bila kita bertelagah. Itu memang salah. Bila bergaduh, itu memang salah. Kita nak pilih mana-mana pandangan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bergaduh, itu masalah. Ya? Okey, baik. Itu mukjizat saintifik. Mukjizat pensyariatan. Ini kita sebut jenis ni mukjizat. Mukjizat pensyariatan apabila contohnya adanya unsur tadarruj. Tadarruj ni beransur-ansur. Betul ya? Beransur-ansur dalam pensyariatan. Contohnya pengharaman arak. Pengharaman arak ini menyebabkan kita kena ambil berat konteks ayat Al-Quran. Dia ada satu topik lagi disebut As-Siyaqul Qur'ani. As-Siyaqul Qur'ani ini tuan-tuan, saya terkejut bila saya pergi satu tandas. Saya tengok dia ada tulis macam ni. Ada tikus sudah kencing, tolong jirus. Saya tengok ayat ni, saya tak berani nak masuk toilet tu. Saya ingat ada tikus kencing lah ni. Takut saya. Sebab kita dikhabarkan ada orang mati sebab air kencing tikus. Kan? Bila saya tengok atas lagi tuan-tuan, saya ingatkan bila maksudnya ada tikus sudah kencing, maksudnya tolong jirus. Maksudnya tak ada orang lagi berani nak jirus. So kiranya saya masuk ni, saya kena laksanakan tugas ni lah. Kan? Rupanya ada lagi satu ayat yang tertinggal kat atas. Ada, kita letak sini, ada kucing. Ada kucing, ada tikus sudah kencing, tolong jirus. Maksudnya pantun. Kan? Kita maksudnya apa? Maksudnya apa? Ayat itu perlu dilihat pada konteks. Kalau kita tidak baca pada ada kucing kat atas ni, kita baca bawah ni, kita akan sangka kan tandas itu memang kita yang kena tolong jirus. Kan? Itu pun kena cari emas lagi. Kan? Itu pun belum tentu selamat. Kan? Tapi kita baca lagi atas, tengok lagi atas. Kan? Kebetulan saya ni rendah tuan-tuan. Kan? Bila kita rendah itu baca, tengok terus masuk sini. Nampak ini dulu. Tengok atas lah ada kucing kat atas. Kan? Maksudnya ini pantun. Sebab itu dalam Al-Quran adanya konteks. Contohnya Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat. Dia berhenti kat situ, dia akan jadi masalah. Dia kena sambung lagi. Wa antum sukara. Jangan mendekati salat ketika kamu mabuk. Itu persyariatan pertama dalam urusan pengharaman arak. Kan? Maka kena dilihat konteks dan pensyariatan. Lagi, ada lagi pengharaman arak seterusnya berperingkat-peringkat, beransur-ansur menjadikan ianya mudah untuk dipraktikkan dan diamalkan. Begitu juga dengan peristiwa bagaimana tahun ke-7 Hijrah, tak silap saya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merancang untuk melakukan umrah dan haji. Ketika sampai ke Hudaybiyah, Rasulullah telah pun berniat di miqat, berniat di Bir Ali. Kan? Bir Ali ni di mana? Bir Ali ni di miqat lah, di miqat. Miqat tu di mana? Miqat tu di Bir Ali. Kita ulang benda sama.
Dan Rasulullah dan sahabat telah pun berniat di miqat ber'ali. Kan? Berniat di miqat ber'ali, mahu masuk ke tanah haram. Tanah haram itu di Mekah. Ketika itu ditahan di Hudaybiyah. Dan Rasulullah dilarang untuk melakukan umrah atau haji ketika tahun itu. Kan? Menyebabkan sahabat-sahabat semua jadi marah. Kan? Dan adanya satu perjanjian Hudaybiyah yang mana dilihat sangat tidak menguntungkan Islam. Dilihat begitu. Ketika itu Rasulullah meminta sahabat untuk menyembelih seekor kambing, tak silap saya, ke 7 ekor kambing sebagai dam. Kemudian itulah umrahnya ataupun hajinya ketika itu. Kan? Dan jadi bila dilihat perkara itu pernah berlaku, maksudnya adanya pensyariatan untuk bayar dam. Tahun kedua Rasulullah boleh masuk dengan sangat lancar. Kan? Sangat lancar untuk melakukan haji dan umrah. Itu pun ada lagi peristiwa yang berlaku menyebabkan kesulitan kepada Aisyah. Aisyah ketika melakukan haji, tiba-tiba dia datang uzur. Dia datang uzur. Jadi dia boleh laksanakan hanyalah haji sahaja. Sebab bila dia tamat tempoh kan, terjemah bahasa Melayu, bahasa Inggeris tamat period. Ketika itu baru Aisyah dia mandi wajib, kemudian dia tawaf. Kerana perkara yang tidak boleh lakukan adalah tawaf sahaja. Kan? Maka dia sempurnakan dengan tawaf. Tetapi menyebabkan dia tidak boleh melakukan umrah. Aisyah. Pada selepas dia selesai rukun-rukun haji, maka dia bertanya Nabi, tanya, macam mana dengan umrah aku pula ni? Kan? Maka Nabi minta kepada adik Aisyah ataupun saudara lelaki Aisyah, disebut akh. Akh dalam bahasa Arab tidak menentukan adik ataupun abang. Kan? Kita sebutkan brother. Brother ni, tuan-tuan, dia bukanlah adik, bukanlah abang. Mana satu kena tanya tuan dia. Kan? Tuan badan. Maka ada orang yang menemani Aisyah, iaitu Abdul Rahman bin Abi Bakr. Menemani Aisyah pergi ke Tan'im. Di situlah sebab itu masjid yang ada di Tan'im, di miqat Tan'im, namanya Masjid Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Kan? Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk wanita yang uzur. Kan? Jadi persyariatan itu dia seiring dan akhirnya ramai orang boleh belajar dengan syariatan itu. Itu mukjizat pensyariatan. Kan? Baik. Ada lagi mukjizat dari sudut emosi. Mukjizat dari sudut emosi. Yang mana bila tuan-tuan perhatikan kisah bagaimana Umar Al-Khattab memeluk agama Islam dengan surah Taha. Sama ada mukjizat itu dari sudut mukjizat bahasa. Boleh jadi kerana Umar terpegun dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang dibawa. Itu yang pertama. Boleh jadi juga kerana ayat Al-Quran itu menyentuh emosi. Kerana kalimah Taha sendiri tidak ada orang yang faham maksud Taha. Melainkan ulama ada yang menterjemahkan Taha itu adalah Nabi SAW. Dia kata Yasin dan Taha itu maksudnya Nabi SAW. Dia kata macam mana Yasin itu Nabi SAW? Kerana Yasin, Ya itu maksudnya Ya, Sin itu Sayyidi, Ya Sayyidi Muhammad. Dia kata begitu. Kan? Maka Yasin itu Nabi Muhammad, dia kata. Ada setengah ulama begitu, dia kata begitu. Tetapi sebenarnya Yasin ini masih lagi tidak dapat ditetapkan apakah maksud sebenar Yasin, apakah maksud sebenar Taha. Tetapi ayat surah Taha ini menyebabkan Umar terpegun dengan keindahan Islam, keindahan agama, menyebabkan ia akhirnya memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam. Itu kisah Umar. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang kita melakukan survey di negara non-Muslim, contoh negara Jepun ataupun China ataupun UK, dia buat satu kajian yang mana dia perdengarkan orang ramai untuk mendengar surah Al-Fatihah tanpa difahami walau satu ayat sekalipun.
Bila tanya apa perasaan bila dengar ayat ni, dia kata sebab ayat ni dia rasa tenang je. Itu yang menyebabkan membentuk emosi. Sebab itu ulama selain dia dia mendedahkan satu sudut mukjizat emosi, dia buat lagi buku yang terkini. Dia kata muwajahah khutuwat fi muwajahah as-sadmah al-qalbiyah, tak silap saya. Dia kata kaedah-kaedah untuk menghadapi tekanan jiwa melalui surah Maryam untuk wanita. Kan? Kerana tuan-tuan, puan-puan, kalau pernah melalui fasa mengandung, bukan fasa mengandung, first trimester, kan, dia ala-ala nak mengandung, kan, dia ada satu perasaan yang dia rasa setiap hari nak beli UPT. Kan, urine apa? Urine test lah. P tu apa? Pregnancy. Urine pregnancy. Khilaf ulama. Dia sebelum nak mengandung pun dia dah hari-hari beli UPT. Itu perasaan pertama. Perasaan ketika mengandung, kan? Dia rasa macam perut dia sakit sangat, kan? Sakit sangat. Tiba-tiba rupa-rupanya senggugut. Belum lagi mengandung. Tunggu lagi bulan depan. Kan? Tunggu, akhirnya mengandung. Sakit lagi mengandung. Suami outstation, aduh, dia rasa jadi sangat perit. Suami outstation lagi perit. Dia rasa tak ada orang yang bersama dengan dia, kan? Dia tidak ada orang yang bersama dengan dia. Maka Al-Quran dia menunjukkan satu model, iaitu Siti Maryam yang tidak ada suami. Langsung tidak ada suami. Disebutkan pula dia mengandung, yang menyebabkan boleh jadi jatuh fitnah kepada orang lain. Orang lain akan kata dia ni pernah melakukan jenayah, kan? Orang akan mengatakan itu, kamu telah pun melakukan fahisyah, kan? Perkara yang terkutuk. Macam mana pula dia, emosi dia ketika itu? Maka cara untuk melawan tekanan emosi itu dikedepankan satu buku menghadapi tekanan emosi melalui surah Maryam untuk wanita. Fasa ketika anak dilahirkan, bagaimana pula untuk kita mendidik emosi menjaga anak, yang mana setiap 2 jam dia menangis nak minta susu. Itu perempuan, anak perempuan. Kalau anak lelaki lagi kerap daripada 2 jam, kan? Asalnya baru target 2 tahun ni, sebelum lahirnya anak 2 tahun ni memang kalau boleh nak pastikan breastfeeding je daripada awal sampai 2 tahun. Tapi banyaknya perancangan itu tergendala kerana tidak mampu bangun malam. Setiap sejam, setiap setengah jam, kan? Ini cerita saja, kan? Yang belum kahwin boleh nak terpegun saja, tidak ada masalah. Tapi boleh, nanti akan satu masa nanti akan datang satu masa dan tuan-tuan puan-puan akan hadapi benda ni. Dan cara untuk kita berinteraksi dengan emosi kita adalah dengan kita menghayati bagaimana Siti Maryam menghadapi semua perkara ini. Baik, itu mukjizat emosi. Okey, berbicara tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Mukjizat bahasa Al-Quran, ini tajuk kita, kan? Cuma bila sebut jenis-jenis mukjizat ini termasuk juga dalam konten yang sepatutnya dibentangkan, kan? Jadi tuan-tuan jangan marah bila saya bentang 5 lagi yang lain, kan? Bukannya kita nak menghabiskan masa tuan-tuan, tidak. Tapi maksudnya ada jenis-jenis mukjizat yang lain selain daripada mukjizat bahasa. Saya sendiri, tuan-tuan, bila kita sebut mukjizat bahasa, bila ada ulama dia tulis pada kitabnya mukjizat bahasa, saya sendiri sebagaimana ulama yang melihat, bila ada ulama yang menulis mukjizat saintifik, saya rasa tidak patut diguna pakai kalimah mukjizat bahasa. Kerana sesama ulama sendiri pun dia ada perselisihan pada menentukan makna. Ada ulama yang membezakan kalimah al-ibad dan al-abid. Wa mallahu bidhallamin lil abid. Lepas tu lagi, wallahu raufun bil ibad. Kenapa bila sebut Allah tidak menzalimi dia gunakan kalimah abid, kan? Tidak digunakan kalimah ibad. Bila sebut
kalimah yang positif. Perkara yang positif digunakan kalimah ibad. Perkara yang negatif disebutkan kalimah abid. Dan begitu juga bila sebut ibadur rahman. Kenapa tidak digunakan kalimah abidur rahman? Abidur rahman. Maka ada ulama yang membezakan ibad dan abid. Secara bahasa Arab, ibad dan abid memang tidak ada beza. Tetapi secara konteks dalam Al-Quran, dia katakan ibad adalah untuk perkara yang positif. Hamba yang betul-betul menuruti Allah Ta'ala, itu ibad. Tapi ada lagi hamba yang kadang-kadangnya lebih menuruti hawa nafsunya, maka balasan Allah yang dijanjikan untuk mereka adalah Allah tidak akan sesekali menzalimi hamba-hambanya. Menzalimi maksudnya dia kena sejajar dengan apa yang dilakukan olehnya. Kan? Sebab itu ulama ada bezakan ibad dan abid. Ada ulama yang mengkritik, dia kata sebenarnya ibad dan abid tidak ada beza. Kritikan-kritikan itu menunjukkan itu adalah khawatir dia, lintasan yang ada dalam fikiran dia, bukan mukjizat. Kan? Itu bukan mukjizat. Itu maksudnya lintasan dalam fikiran dia yang mana boleh terdedah pada salah dan silap, terdedah kepada kritikan. Maka satu ulama yang saya kagumi seorang ulama yang saya kagumi, namanya Fadil Salih As-Samirra'i, pakar bahasa. Kalau tuan-tuan ada mengikuti kuliah Nu'man Ali Khan, dia selalunya dia akan quote nama As-Samirra'i ni. As-Samirra'i dalam banyak bukunya, orang ramai suruh dia tulis bukunya, tulis pada mukjizat bahasa. Dia kata tidak, saya tidak akan sesekali tulis pada mukjizat bahasa. Cuma saya tulis bahasa Al-Quran sahaja, pada perspektif, pada pendirian dia. Sebab bila sebut mukjizat itu benda yang sangat besar. Kalaulah perkara yang saya kedepankan ini terdedah pada kritikan, maka itu bukan mukjizat. Kan? Tapi akhirnya kita masukkan juga pada bab mukjizat bahasa. Hanya kita menyatakan pandangan-pandangan ulama tentang kalimah-kalimah yang dibincangkan. Kalimah-kalimah yang dibincangkan bukan bererti pada kita talibul ilm yang tidak ada kepakaran untuk menilai mana yang betul, mana yang salah, maka kita lebih pada insaf pada diri kita dan kita lebih pada menurut apa yang dibawa oleh ulama-ulama dahulu dan sekarang. Maka kita sebut mukjizat itu tidak ada masalah, kan? Tapi untuk mengatakan ia betul-betul mukjizat, pada saya rasa itu tidak tepatlah sebagaimana mukjizat saintifik. Baik. Mukjizat pada bahasa Arab, dia datang daripada kalimah a'jaza. A'jaza. Apa itu a'jaza? A'jaza ini maksudnya melemahkan. Dia start masuk ni jadi bosan. Sebab tu bila kita cerita-cerita dia balik, bila masuk cerita ni jadi cerita pasal bahasa, kan? Tapi dia akan jadi best bila tuan-tuan bila masuk perbandingan tadi, kan? Kenapa bila cerita pasal Adam dalam surah Al-A'raf, menceritakan bagaimana helah tipu daya syaitan, dan disebut Adam bukan sahaja bertaubat, disebut lagi apakah doa yang dibaca oleh Adam, kan? Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Maksudnya ayat itulah qala rabbana zalamna, kan? Tapi ayat itu tidak disebut dalam surah Al-Baqarah, kan? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Disebut fataba alaih, akhirnya Allah menerima taubat Adam. Tapi tidak disebutkan apakah doa yang dibaca oleh Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah. Itu perbandingan ayat-ayat mutasyabihat yang mana kita akan kedepankan contoh-contohnya pada kuliah yang akan datang. Kuliah hari ini hanya kita bagi sekilas lalu permulaan mukaddimah, dipanggil teaser. Teaser ni yang sakit, tuan-tuan. Kadang-kadang movie tak sedap pun. Teaser je power. Kan? Orang tengok habis masa dah ke? Belum lagi. Movie begitu, dan begitu juga dengan kita punya kuliah. Kan? Dia kena ada teaser, adanya isinya nanti, konten dia. Okey. A'jaza yu'jizu. Itu ada soalan ke macam mana?
Ada orang call. Ada call masuk. Okey. A'jaza maksudnya melemahkan. Melemahkan. Yu'jizu fa'il mudhari' pada masuk a'jaza. I'jazan masdar. Masdar. Apa itu fa'il madhi dan fa'il mudhari'? A'jaza tu fa'il madhi. Yu'jizu fa'il mudhari'. Apa itu fa'il madhi dan fa'il mudhari'? Fa'il madhi ini past tense. Perkara yang merujuk pada masa yang lepas. A'jaza kalimahnya. Perkara yang sekarang fa'il mudhari' namanya present tense. Itu fa'il mudhari'. Tapi saya jumpa satu kalimah disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala. Ta'ala itu fa'il madhi. Ta'ala. Maha tinggi Allah Ta'ala. Tempatnya dia tinggi. Berada di tempat yang tinggi. Dan Ta'ala. Adakah bermaksud Allah itu berada di tempat yang tinggi pada masa yang lampau sahaja? Sekarang tidak. Soalan lagi. Disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surah Al-Bayyinah. Kan? Radiyah itu Allah telah meredai mereka. Disebut kalimah present past tense. Adakah bermakna mereka ini sekarang tidak diredai? Dulu sahaja diredai. Habis. Dan bangun ini sahaja tak habis, tuan-tuan. Begitu a'jaza fa'il madhi, yu'jizu fa'il mudhari'. Perbincangan ada ketika keadaan yang akan datang dan akan datang sekarang digunakan kalimah fa'il madhi. Ada seketika begitu. Kerana ada sebab-sebab yang dinyatakan. Ini disebut dalam balaghah dan mukjizat bahasa Al-Quran juga akan dibincangkan perkara ini. Lagi teaser, tuan-tuan. Pernah dengar teaser ni? Okey, i'jazan mu'jizun. Maksudnya melemahkan. Jazar. Baik. Dia datang daripada jazar. Jazar ini apa? Jazar ini pangkal. Kita bahasa Inggeris kita sebut root verb. Root verb. Root word ke root verb? Root verb ke root word? Word atas. Okey, untuk bahasa Inggeris saya pernah dengar dulu root verb nama dia. Root verb. Sebab memang yang datang tu root tu mesti verb. Si verb. Tapi bahasa Arab dia root word. Mesti atas. Ke memang root word sama ni? Saya bila root word saya silap lah. English pun root word Okey. Maksudnya bahasa Arab dibincangkan apakah kata akar. Kata akar. Jazar ini maksudnya akar. Root maksudnya word. Ada yang kata root ni akar dia mestilah fa'il. Ada yang kata begitu. Ada yang kata tidak, akar ini mestinya isim. Apa itu isim fa'il? Ustaz, tak pernah tahu Ustaz. Fa'il ni kata kerja. Isim ini kata nama. Belajar punya belajar. Ada beza ke sebut kata kerja dengan kata nama? Ada beza. Sebab ada Allah Ta'ala sebut Qul inni da'autukum wa antum samitun. Ni kau macam tu kan? Da'autukum. Da'autukum wa antum samitun. Ini rasa qul inni da'autukum lailan wa nahara wa antum samitun. Bukan macam tu dah ayat dia. Dia kata kami telah pun mengajak menyeru kamu pada siang dan malam. Digunakan menyeru kamu ini guna kalimah verb, kata kerja, fa'il. Tetapi bila sebut samitun, kamu ni senyap saja. Wa antum samitun. Samitun ini noun, isim. Kan? Kenapa senyap? Kenapa tidak digunakan kalimah di sini? Qul inni da'il lakum. Katakanlah aku ini da'i untuk kamu. Noun. Dia tak gunakan noun. Kan? Untuk selarikan dengan ini. Noun. Kenapa di sini fa'il, verb, di sini noun? Kan? Ataupun kenapa sini qul inni da'autukum wa antum samattum. Ataupun sakattum. Tidak digunakan fa'il. Maka ulama dia bincang. Sebenarnya perbincangan fa'il dan isim jangan habis pada sekadar untuk membezakan mana satu isim mana itu fa'il. Itu ahli nahwu. Sepatutnya kita masuk satu lagi bab. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan samitun begini, tidak gunakan samattum? Da'autukum tidak digunakan da'il lakum.
Kan? Kerana fa'al itu merujuk kepada perkara yang sentiasa berubah-ubah. Perkara fa'al merujuk pada perkara yang berubah-ubah. Isim, perkara yang tetap. Bila tuan-tuan sebut tukang cat dan orang yang mengecat, ataupun driver taksi dengan orang yang memandu taksi, beza ke tidak? Bila dia jumpa driver taksi tengah solat, kan, kita akan sebut dia driver taksi yang sedang solat. Pada masa tu dia tengah solat, bukannya bawa taksi, masih lagi driver juga dia. Padahal dia bukan tengah drive, masih lagi driver. Kan? Ada lagi imam, dia tengah drive, kebetulan dia drive taksi masa tu, kereta dia rosak tepi jalan. Kan? Kita panggil imam yang drive taksi. Sedangkan di masa tu bukannya tengah imamkan solat. Maksud apa? Dia buat apa-apa pun selain daripada drive taksi, tetap akan dinamakan driver taksi. Itu isim. Fa'al, orang itu memandu taksi, tapi dia bukan driver taksi. Pelik, orang tu memandu taksi tapi bukan driver taksi. Macam mana? Kan? Maksudnya, perbuatan memandu taksi itu hanya sementara, berubah-ubah, tetapi dia bukannya driver taksi. Dia bukannya orang yang drive taksi secara tetap. Itu beza isim dan fa'al. Fa'al berubah-ubah, isim tetap. Bila sebut da'awtukum, sifat dakwah ini adalah sentiasa berubah-ubah. Dia tidak boleh tetap pada satu tempat. Maka sifat dakwah ini kena sentiasa bergerak-gerak. Orang yang diam, samitun, betul dia tetap, mulut dia terus tutup, tetap. Kan? Itu beza isim dan fa'al. Ada lagi Allah sebut tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Itu satu ayat. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tapi ayat lain sebut yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti. Dia sebut mukhriju pula pada satu tempat. Kan? Kenapa di situ mukhriju tidak disebutkan tukhriju? Kan? Maka apakah beza tukhriju dengan mukhriju, Ustaz? Itu juga perbezaan isim dan fa'al. Ayat-ayat mutasyabihat dilihat seolah-olah sama, tapi guna kalimah mukhriju dengan tukhriju ada bezanya. Itu dibincang pada perspektif mukjizat bahasa Al-Quran. Kan? Jazar kata akarnya adalah ajiz. Ajiz. Ajiz ini fa'al madhi dia boleh dibaca dengan 3 baris pada huruf jim. Tuan-tuan boleh perhatikan, satu ajaza. Ajaza, jim berbaris atas. Boleh dibaca juga dengan jim berbaris bawah, ajiza. Boleh juga dibaca dengan jim berbaris depan, ajuza, jim berbaris depan, ajuza. Bila sebut ajaza, fa'il mudhari' mesti ya'jizu, dia kena terbalik. Kan? Ini untuk fa'ala sahaja, fa'ala fa'ila. Ajiza fa'il mudhari' ya'jazu, bukannya ya'jizu. Kan? Bukannya ya'jizu. Ajuza ya'juzu. Ajaza maksudnya lemah daripada melakukan perkara tersebut. Ajiza maksudnya hujungnya membesar. Apa maksudnya hujungnya membesar? Sebab kalimah ajaz ataupun i'jaz, dia sekurang-kurangnya 2 perkara ni. Kita sebut kata kuncinya 2 kata kunci. Yang pertama lemah, yang kedua hujung. Muakhar, perkara yang hujung. Jadi apa kaitan hujung dengan mukjizat? Apa kaitan hujung dengan mukjizat? Okey. Kita tengok mukjizat. Takrifan secara istilah, perkara yang luar daripada kebiasaan, bebas daripada tentangan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan dakwaan nubuwah. Kan? Selalunya definisi ni orang paling orang malas nak belajar. Kan? Tapi kalau definisi ni dicerita dalam bentuk syarat, nanti dia baru seronok kan. Definisi ni macam ni, syarat-syarat mukjizat. Ditukar balik pada syarat-syarat. Yang pertama mesti luar kebiasaan. Luar kebiasaan. Contohnya berlakunya laut terbelah pada zaman Nabi Musa AS. Adanya kisah bagaimana bulan terbelah. Ada lagi air yang keluar daripada jari jemari.
Zaman sekarang pun ada orang yang air boleh keluar daripada jari jemari kan. Orang yang berpeluh dia tak habis-habis. Kan? Boleh ambil wuduk ke tidak? Dengan air yang keluar daripada tangan tu. Kan? Okey. Itu yang pertama, luar kebiasaan. Yang kedua, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukan Nabi yang pilih untuk buat benda tu. Kan? Allah berikan tongkat. Maksud melalui tongkat sahaja mukjizat yang dapat ditunjukkan. Melalui unta sahaja dapat ditunjukkan. Bukannya melalui batu contohnya. Kan? Perkara itu dilancarkan oleh Allah. Allah yang menyebabkan perkara itu terus berlaku lancar. Bukannya Nabi yang buat. Okey, dibentangkan oleh Nabi. Maksudnya membezakan daripada karamah dan sihir. Kalau bukan Nabi, boleh jadi karamah ataupun sihir ataupun istidraj. Kan? Kita selalu dengar kan kisah bagaimana seorang wali di Melaka kan. Ini disebut oleh Ustaz Zahzan sendiri. Kan? Nak tahu cerita dia boleh search YouTube. Kan? Saya tak akan cerita kat sini. Karamah. Kan? Sihir. Cerita bagaimana orang Yahudi sendiri, antara sifat orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah kan. Surah Al-Baqarah ini ditujukan, banyaknya ditujukan kepada orang Yahudi. Mana sikap mereka, antara sikap mereka adalah melakukan sihir. Sehingga kan sihir ini begitu penting di kalangan mereka. Sihir ini begitu penting di kalangan mereka sehingga kan mereka ajarkan secara turun-temurun, dan mereka mendakwa ini turut dilakukan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia sebut wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sifat orang Yahudi, dia melakukan sihir dan dia sebut ini diajarkan oleh zaman kerajaan Sulaiman. Sebab itu bila baca ayat ini wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, boleh terjemahkan pada dua terjemahan. Yang pertama, mereka mengikut apa yang mereka belajar daripada zaman Sulaiman. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, wattaba'u dengan maksudnya bukan mereka mengikut, mereka percaya. Mereka percaya apa yang didakwakan tentang, yang diceritakan tentang kerajaan Sulaiman. Yang mana kerajaan Sulaiman turut mengamalkan sihir. Yang mana kisahnya disebut antaranya seorang setiausaha Nabi Sulaiman namanya Asif. Asif ini dia tulis apa yang diajarkan oleh tulis segala apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, dan tulisan itu diletakkan di bawah kerusi, dalam kerusi Nabi Sulaiman. Ketika selepas Nabi Sulaiman mangkat, maka buku ini dikeluarkan dan diubah suai oleh para syaitan. Para syaitan itu maksudnya orang mengamalkan sihir pada zaman Nabi Sulaiman, dan mereka ubah mantra-mantra itu sehingga kan mereka menyatakan Harut dan Marut turut terlibat dengan kegiatan sihir. Kan ini kisah dalam Al-Quran. Kisahnya sebenarnya banyak Israiliyat pada kisah ini. Itu topik perbincangan Israiliyat, bukan mukjizat bahasa Al-Quran. Baik. Dibentangkan oleh Nabi, bebas daripada tentangan. Maksudnya bila adanya mukjizat ini dibentangkan, tidak ada orang yang mampu menyainginya. Tidak ada orang yang mampu menyainginya. Contohnya tongkat Nabi Musa melawan sihir, melawan perkara yang sangat hebat ketika itu, iaitu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa ini, tongkat ini, walaupun adanya sihir pada zaman yang diamalkan oleh orang Yahudi, tetapi sihir itu tidak langsung mampu menyaingi apa yang dibawa oleh tongkat Nabi Musa. Begitu juga dengan ayat Al-Quran. Ada Al-Quran yang ayatnya 3 ayat sahaja. Ada surah yang 3 ayat sahaja. Surah Al-Kawthar sebagai contoh. Surah Al-Asr. Tapi tidak ada orang yang mampu untuk menyaingi ayat Al-Quran ini, bebas daripada tentangan. Juga syarat-syarat mukjizat mesti berlaku selepas kenabian. Kalau berlaku sebelum kenabian, ia namanya irhas, bukannya mukjizat. Sebagai contoh, bagaimana Nabi Isa alaihissalam bercakap ketika dalam buaian, namanya irhas. Kan? Lagi disertai dengan cabaran. Maksudnya mesti diamalkan, mukjizat ini ditunjukkan untuk menjadi cabaran kepada musuh. Ini yang menjadi khilaf, perselisihan. Ada setengah ulama dia kata tidak boleh dijadikan sebagai syarat. Bermaksud untuk mencabar musuh tidak semestinya menjadi syarat. Kerana Al-Quran itu mukjizatnya bukan untuk musuh sahaja.
katanya Al-Quran ini mukjizat untuk orang beriman juga. Kan? Jadi Al-Quran ini boleh dibahagikan kepada dua jenis. Ada ayat yang mukjizat yang disertai dengan cabaran, mencabar musuh. Yang kedua, ada ayat yang tidak langsung berkait dengan cabaran. Kan? Dua jenis. Maka ciri yang keenam ini adalah menjadi perselisihan ulama. Kita telah pun tamat sesi kita, telah masuk pada jam 10 malam. Ada soalan ke? Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita bersambung kuliah kita pada bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf segala salah dan silap sepanjang perjalanan kuliah kita.